Percubaan pertama, Forum Remaja untuk akhlak yang terpuji. Percubaan kedua, Forum Remaja Jendela Kematangan Minda. Percubaan ketiga, Forum Remaja Insan Berjaya. Percubaan yang keempat, Forum Remaja Pencetus Minda Remaja Kreatif. Forum Remaja menjana kelahiran generasi berinformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pada Ilahi kerana limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu dalam Forum Remaja pada hari ini. Bersama saya Ilyas Safina binti Azmi pada hari ini. Hadirin dan hadirat, sebelum saya perkenalkan bahasan panel kita pada hari ini, kita sedia maklum menjadi seorang pemimpin tidak begitu mudah. Namun begitu, remaja zaman kini mengambil mudah tentang tanggungjawab yang dipikul apabila menjadi seorang pemimpin. Bagi mereka, menjadi seorang pemimpin hanya untuk mengejar populariti sahaja. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, bolehlah kita perkenalkan bahasan panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya yang bijak lagi, yang arif lagi bijaksana, Saudari Mia Irani binti Muhammad Rohimi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Dan panel kita yang kedua, nampak pendiam tapi arif berkata-kata, Saudari Anis Sabrina binti Hamad Lamazi. Apa khabar saudari? Khabar baik saudari. Terima kasih saudari. Saudari baik-baik saja? Baik, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang terakhir, penolong ketua pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Jaya Pesen 11-2, Saudari Sarah binti Ibrahim Iskandar. Apa khabar saudari? Alhamdulillah saya berada dalam keadaan yang baik. Maka beradalah saya di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Sidang hadirin kepimpinan, itulah tajuk utama kita pada hari ini. Persoalannya, apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat menjadi seorang pemimpin yang berwawasan? Tanpa melengahkan masa, izinkan saya mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Mia Irani binti Muhammad Rohim. Dipersilakan. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh pengurusi sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, setiap orang boleh dianggap sebagai pemimpin sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mengetahui mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya berdasarkan apa yang diperlakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Tiada contoh unggul yang boleh diteladani lebih daripada kepimpinan Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, setiap pemimpin perlu mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Contohnya, berilmu dan berpengetahuan. Seorang pemimpin perlu mempunyai ilmu berdasarkan Quran dan hadis, serta ilmu akal, iaitu pengetahuan yang sesuai berdasarkan kepimpinan. Ia boleh membuat penjelasan atau huraian yang jelas berdasarkan sesuatu yang berlaku. Selain itu, sifat sabar yang tinggi dan ikhlas. Sifat sabar yang tinggi dan ikhlas dalam urusan mengerjakan ibadah atau meninggalkan maksiat sabar dengan khalayak mereka atau mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Tidak terjejas semangatnya apabila menerima hinaan atau kritikan oleh orang lain. Dan akhir sekali, sentiasa melaksanakan tanggungjawab. Seorang pemimpin mesti melaksanakan tanggungjawabnya dengan betul. Memimpin ialah tanggungjawab dan amanah yang akan ditanya di akhirat kelak. Amanah dan tanggungjawab ini tidak akan diperlakukan jika tiada pemimpin yang mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Sekian daripada saya tentang sifat-sifat kepimpinan. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih saudari. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat menjadi seorang pemimpin yang berwawasan. Pada pendapat saya, penjelasan sebentar tadi merupakan penjelasan yang amat teliti dan menarik daripada panel kita yang pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kita yang kedua, Saudari Anis Sabrina binti Hamad Lamazi, tentang persoalan sejauh manakah pengetahuan anda tentang konsep kepimpinan dalam Islam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih saudari pengerusi dan sahabat-sahabat panel sekalian. Sungguh menarik soalan yang ajukan oleh saudari pengerusi mengenai konsep kepimpinan dalam Islam. Bagaimanakah konsep kepimpinan dalam Islam? Beradanya saya di sini adalah untuk menerangkan bagaimana konsep kepimpinan dalam Islam. Apabila membicarakan tentang kepimpinan dalam Islam, ia kedengaran agak sukar dan
mencabar untuk direalisasikan. Menurut perspektif Islam, kepimpinan merupakan suatu amanat yang wajib dilaksanakan sebaik-baiknya. Manakala pemimpin pula adalah tanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga amanat yang diamanatkan kepadanya. Kepimpinan bukan sahaja dalam kalangan kelompok, bahkan kepada diri kita sendiri. Hal ini kerana Islam menganggap semua orang adalah pemimpin. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, maka kamu semua bertanggungjawab terhadap orang yang di bawah jagaanmu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermaksud etika dalam kepimpinan Islam. Dalam hadis ini jelaslah bahawa etika dalam kepimpinan Islam adalah tanggungjawab. Semua pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing, seperti tanggungjawab seorang suami kepada isterinya, tanggungjawab seorang ayah kepada anaknya, tanggungjawab seorang majikan kepada pekerjanya, dan akhir sekali tanggungjawab raja kepada rakyatnya. Tegaslah bahawa tugas kepimpinan dalam Islam telah digariskan bahawa ia adalah untuk mendaulatkan kalimah Allah pada setiap peringkat dan tahap masing-masing. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang. Surah Al-Anbiya ayat 73. Seterusnya, matlamat kepimpinan Islam pula adalah untuk mempertingkatkan kualiti diri, untuk melahirkan kepimpinan melalui teladan atau menjadi kedua hasanah, seterusnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang menjadi ikutan ramai. Selain itu, kepimpinan Islam juga bersifat bersepadu. Hal ini kerana ia menitik beratkan keseimbangan di antara rohani dan jasmani demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Maka apa yang dapat saya simpulkan ialah jawatan sebagai pemimpin bukanlah hanya untuk kebanggaan atau alat untuk memperoleh kekayaan. Ia kerana amanat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti sewaktu di akhirat. Maka oleh itu kita haruslah menjadi pemimpin yang terbaik. Sentiasa tindakan yang sentiasa dilakukan di dalam beradab, menjadi yang berhemah, senang dikelilingi. Selepas itu kita sebagai umat Nabi Muhammad haruslah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Sekian sahaja forum saya serahkan kembali kepada pengerusi. Terima kasih atas penjelasan yang amat jelas tentang konsep kepimpinan dalam Islam. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, yang yakin dan tenang di sebelah kiri saya, Saudari Sarah binti Ibrahim Iskandar. Persoalannya, apakah peranan apabila menjadi seorang pemimpin? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi. Pertama sekali, tanggungjawab terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu masyarakat, keluarga dan juga diri sendiri. Hal ini pemimpin bukannya terletak pada orang yang berjawatan tinggi, malah pada diri kita sendiri. Persoalannya tadi, apakah peranan pemimpin-pemimpin tersebut? Di kalangan masyarakat, pastinya kita semua tahu bahawa pemimpin kita adalah raja atau presiden. Ini lebih dikenali sebagai Al-Amir. Sebagai seorang raja, ini merupakan tanggungjawab yang amat besar kerana anda perlu memimpin lebih ratusan orang di dalam sebuah negara. Sebagai seorang raja yang bijaksana, haruslah memastikan ekonomi atau kesejahteraan satu negara ini dalam keadaan yang baik. Seterusnya, peranan pemimpin dalam keluarga. Pertama sekali, pemimpin di dalam keluarga adalah laki-laki di dalam sebuah keluarga. Atau dengan lebih umum, seorang bapa yang dikenali sebagai Ar-Rajul. Sebagai contoh, Nabi SAW tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. Dia mengisi masanya dengan baik, membahagi masanya dengan baik bersama isteri-isterinya, bersama tanggungjawabnya.
Jadi sebagai seorang bapa, beliau harus menjalankan tanggungjawabnya untuk mendidik anak-anak menjadi umat Islam yang baik. Malahan sebagai seorang pemimpin pada diri sendiri, setiap orang merupakan pemimpin kerana harus memimpin dirinya untuk melakukan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih dikenali sebagai Al-Abdu. Wajib bagi semua umat untuk menjalankan amanah atau melaksanakan tugasan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu padahal kamu mengetahuinya." Surah Al-Anfal ayat 27. Maka jelaslah di sini bahawa semua individu merupakan pemimpin, yang membezakannya hanyalah dari segi jawatan yang dipegangnya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap kepimpinanmu. Seorang amir menguruskan keadaan rakyat adalah pemimpin dan dia akan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumah. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinanmu." Setakat ini sahaja saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih saudari Sarah binti Ibrahim Iskandar atas penjelasan sebentar tadi. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang menjadi seorang pemimpin yang berwawasan. Konklusinya, kita haruslah memupuk generasi muda untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh dicontohi dan diredai oleh Allah SWT. Semoga kita dapat bersama-sama memupuk generasi muda untuk menjadi seorang pemimpin yang berwawasan. Sebelum berakhir, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Berakhir sudah majlis kita, moga bersuara tahun hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.